الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا نافعا وفهما مستقيما وهداية للصلاح. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نحن من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ليفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang Tamthilul munafiqin Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sudah. Tamtsilul munafikin. Ini perbandingan orang-orang munafik. Perbandingan orang-orang munafik. Allah Ta'ala hendak banding akan sifat-sifat bagi orang munafik. Katanya, Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Umpamu mereka itu, munafikin itu. Perbandingan orang-orang munafikin seumpamu mereka yang menyala api pada kelam malam. Ini perbandingan yang Allah Ta'ala buat bandingan kelakuan atau sifat bagi orang munafikin dengan suatu sifat, dengan suatu kelakuan bagi seorang. Maka ini buat contoh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak bagi gambaran kelakuan atau keadaan atau sifat-sifat bagi orang yang munafikin. Maka Allah Ta'ala buat perbandingan kelakuan orang munafikin, sifat-sifat orang munafikin itu dengan seorang yang menyala akan api. Tetapi seorang yang menyala akan api itu tidak ada siapalah, hanya buat perbandingan, buat misal saja. Seumpamu mereka itu ini kurang comel. Kalau kata seumpamu mereka, mereka saja, itu lebih munasabah dengan bahasa Arab, dengan ayat Quran kata allazi istawqada nara. Jadi seumpamu perbandingan orang munafikin dibandingkan dengan seorang yang menyala akan api. Seumpamu mereka ni seumpamu seorang yang menyala api.
Kita tafsir begitu ya. Seumpamu mereka yang menyala api. Ni seumpamu seorang yang menyala akan api. Dia menyalakan api itu pada kelam malam, pada gelap malam, pada waktu malam yang gelap, pada kelam malam, pada waktu malam yang gelap. Ini bandingannya mana adalah seorang lelaki, ada seorang apabila dia duduk pada waktu malam, apabila masuk pada waktu malam, maka untuk nak bagi cerah pada waktu malam tu, maka dia menyalakan api. Itu rupanya begitu. Seumpama mereka, seumpama seorang yang menyalakan api pada waktu malam yang gelap, pada gelap malam untuk nak bagi cerah. Dengan sebab malam tu maklumnya gelap, tidak cerah seperti siang hari, maka untuk nak bagi cerah, sebab lampu tidak ada, maka tak dapat tidak untuk nak bagi cerah kawasan dia duduknya, dia menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, maka tak kala cerah barang sekelilingnya. Apabila seorang itu dia menyalakan api, maka api pun menyala, maka di kawasan sekeliling dianya jadi cerah. Bercahaya cerahlah sebab api itu sudah menyala. Maka tak kala cerah barang sekelilingnya, kawasan sekelilingnya, sekeliling seorang tadi. Apabila dia menyalakan api, memanglah api itu jadi menyala. Apabila api itu jadi menyala, maka kawasan dia tu jadi cerah dengan cahaya api. Apabila jadi cerah sani dan hilang barang yang ditakutinya. Sebab duduk dalam gelap malam, lampu tidak ada, untuk nak bagi aman dia, nak bagi selamat dia, nak bagi hilang ketakutan dengan sebab duduk dalam gelap malam, maka dia menyalakan api. Apabila api itu menyala, dah cerah kawasan sekeliling dia, maka habislah ketakutan dia daripada gelap malam tu, dah habis. Apabila dah menyala, habis ketakutan, hilang ketakutan dia, zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Memadam Allah dengan cerah mereka itu. Memadam Allah dengan cerah mereka itu. Maknanya Allah Ta'ala memadamkan api mereka. Allah Ta'ala memadamkan api mereka sehingga sehingga tidak ada cerah lah di kawasan mereka itu. Memadam Allah dengan cerah mereka itu. Maknanya Allah Ta'ala memadamkan api. Apabila memadamkan api, maka habislah cerah itu, tidak ada. Maka kembali kepada jadi gelap semula jadi. Apabila jadi gelap semula itu, maka tentulah mereka di dalam ketakutan pula. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsiruna. Dan tinggal ia, ya Allah, akan mereka itu. Dan tinggal mana membiar oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, mereka yang menyalakan api itu di dalam kelam, di dalam gelap. Tiada kelihatan mereka itu. Tak nampak apa-apa benda yang ada di sekelilingnya. Sebab api dah padam, cahaya api pun dah hilang. Itulah kalau nak bandingnya orang-orang yang munafik. Kelakuan orang munafik dibandingkan seperti seorang yang duduk pada tengah padang yang tidak ada lampu, maka dengan sebab takut dalam gelap malam itu mereka menyalakan api.
Apabila menyalakan api, maka jadi cerahlah kawasan-kawasan yang dia duduk itu. Apabila jadi cerah, maka hilanglah ketakutan dengan sebab gelap tadi. Tiba-tibanya Allah Ta'ala memadamkan api. Apabila Allah Ta'ala memadamkan api, maka habislah cahaya. Maka apabila habislah cahaya, maka mereka itu kembali ke dalam takutan semula. Wa tarakahum fi zulumatin, dan la yubsirun, dan tinggal ia Allah Ta'ala biarkan mereka di dalam gelap sama dengan dia belum menyalakan api. Sebagaimana dia belum menyalakan api, dia di dalam gelap, maka sekarang api sudah menyala tetapi dipadamkan oleh Allah, maka terkembali mereka itu kepada gelap semula. Sehingga mereka tidak nampak apa-apa benda yang ada sekeliling mereka itu. Jadi kembalilah mereka itu di dalam takutan dengan sebab gelap malam itu. Itulah bandingnya. Demikianlah kelakuan segala orang munafik. Demikianlah segala kelakuan, sifat-sifat, kelakuan-kelakuan bagi orang munafik, menzahirkan mereka itu akan iman, menzahir mereka itu orang munafik akan iman. Muzahir dengan maknanya dia bagi nampak kepada orang ramai bahwasanya dia ni ialah setengah daripada orang yang beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Muzahir mereka itu akan iman, dan musbunyi mereka itu akan kalimah kufur. Jadi akan kekufuran dia. Dia musbunyikan di dalam hati mereka akan kufur. Dalam hati dia tak beriman, cumanya zahir di mulut saja dia orang beriman. Apabila mati mereka itu, datang akan mereka itu akan ketakutan dan azab. Apabila mati mereka itu pada dunia ini, selamatlah. Selamat daripada hukum-hukum yang ketinakan di atas orang kafir. Seperti kalau tak masuk Islam, orang kafir hendak dibunuh oleh Nabi, hartanya dirampas oleh Nabi, kesemuanya. Darah, nyawa mereka tak selamat, harta benda mereka pun tak selamat. Dengan sebab dia tu, kalau dia tu orang kafir menzahirkan kufur. Tetapi untuk nak meselamatkan daripada hukum-hukum Islam yang ada ketinakan di atas orang kafir, maka mereka muzahirkan iman, muzahirkan Islam mereka. Apabila mereka muzahirkan Islam, maka selamatlah. Nyawa mereka diselamatkan oleh Nabi. Harta dianya diselamatkan daripada rapas. Tetapi apabila mati, maka hukumnya orang kafir. Dengan sebab dalam hati dia tidak ada iman, bahkan ada kufur, ada kalimah kufur, maka dia tu seperti orang kafir biasa, bahkan lebih berat daripada orang kafir biasa lagi. Maka tentulah mereka itu selepas pada mati itu di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan dan di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bandingnya seperti orang yang tadi, dia menyalakan api, tetapi apabila sudah menyala, hilanglah dia ketakutan sementara waktu. Sebentar-sebentar tu dah hilang ketakutan, tetapi api yang dinyala tadi tu tak kekal lama, sehingga Allah Ta'ala memadam, maka kembali kepada ketakutan semula jadi. Maka begitulah orang-orang munafik, walaupun pada hidup dunia mereka selamat, daripada hukum-hukum Islam terhadap orang kafir, daripada kena bunuh atau kena rapaskan harta, tetapi apabila mati mereka itu sama dengan tidak beriman, sama dengan orang kafir biasa. Jadi dia azabkan, jatuh dalam ketakutan. Jadi maknanya iman mereka itu tidak berfaedah. Iman mereka itu pada zahir, dengan sebab iman mereka itu di mulut saja, tidak ada dalam hati, tidak berfaedah. Tak boleh melepaskan mereka itu daripada kena azab, tak boleh melepaskan mereka itu dalam ketakutan di akhirat esok. Sama dengan orang tadi, dia usaha menyalakan api.
Tetapi apabila api itu sudah menyala, tak berapa lama Allah Ta'ala memadamkan. Jadi kembali kepada ketakutan. Jadi usaha menyalakan api tidak berguna. Begitu juga orang munafik, usaha menzahirkan iman dianya tidak berguna. Dengan sebab hati mereka itu ada mesembunyikan kalimah kufur. Itu satu perbandingan yang dibuat banding oleh Allah Ta'ala sifat-sifat orang-orang yang munafik. Summun bukmun umyun fahum la yarji'una. Summun bukmun umyun, mereka itu tuli. Daripada menerima yang hak. Apa makna yang hak? Yang sebenar. Kelu mereka itu kelu daripada berkata-kata kebajikan. Buta daripada jalan hidayat. Di sini Allah Ta'ala cerita juga sifat orang munafik. Katanya summun. Mereka itu ialah orang-orang yang tuli. Bukmun, orang munafik itu orang yang bisu. Orang-orang yang bisu. Yang kelu. Umyun, orang-orang munafik itu orang yang buta. Tetapi yang kata tuli, yang kata kelu, yang kata buta itu bukan tuli pada zahir di telinga, bukan tuli sebenar-benar tuli, tuli hissi, tak dengar di telinga, tak dengar suara. Tuli dengan mana tak dengar suara, itu bukan maksud. Kelu bukan maksud katanya tak boleh bercakap. Buta bukan maksud dengan buta tak nampak di mata. Bahkan maksud daripada kata summun bukmun umyun bahawasa adalah mereka itu tuli, summun, tuli. Tuli dengan maknanya tiada menerima yang sebenar, yang hak. Maknanya telinga dia tak terima, dia orang munafik, orang yang tak terima akan perkara yang sebenar. Siapa saja yang mencerita kepada dia, baik Nabi Muhammad, Nabi sendiri atau sahabat-sahabat Nabi mencerita kepada mereka, memberitahu kepada mereka dengan perkara yang sebenar, maka mereka tak menerima akan perkara yang sebenar. Hanya mereka itu tolak ke belakang akan perkara yang sebenar. Maka dengan sebab mereka tak terima akan perkara yang sebenar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang diceritakan oleh sahabat, maka dengan sebab mereka tak terima perkara yang sebenar, maka salah kata mereka itu ialah orang yang tuli. Seperti orang cakap, orang ni tidak ada telinga, tak ada telinga. Maknanya kalau kita nasihat kepada dia pun dia tak dengar. Buat cara dia begitulah. Itu macam katanya tidak ada telinga. Budak ni tidak ada telinga. Maknanya tak dengar apa-apa yang diajar kepada dia. Maknanya tuli di sini maknanya tidak mendengar akan perkara yang sebenar. Tak terima apa yang sebenar, yang betul, yang diberitahu kepada mereka. Mudah katanya tak terima dakwah Nabi. Kelu daripada berkata-kata, bercakap-cakap kebajikan. Jadi mulut dianya bukan betul-betul tak boleh bercakap, boleh bercakap, tetapi mulut dia tak pernah sebut, tak pernah berkata-kata dengan perkataan yang ada kebajikan. Perkataan yang jadi baik, perkataan yang ada kebajikan, mereka tak pernah sebut, mereka tak pernah kata. Maka itu dikatakan mereka ini ialah orang yang kelu, yang bisu daripada perkataan kebajikan, tak terima.
maka mereka tak berkata sama sekali, tak pernah keluar pada mulut mereka perkataan yang kebaikan, tak pernah kata sama sekali. Hanya keluar daripada mulut mereka ialah perkataan yang buruk, perkataan yang salah. Buta mereka itu daripada jalan hidayah. Jadi tak nampak hidayah tu tunjuk-tunjuk ajaran, tunjukkan daripada Nabi dan sahabat, mereka buta tak nampak, buta mata hati. Maka mana-mana jalan hidayah mereka tak nampak dengan sebab diselimut oleh kekufuran mereka. Maka dengan sebab itulah dikatakan 3 sifat ni kepada orang-orang munafik. Summun, orang-orang munafik itu ialah orang-orang yang tuli, tak dengar yang sebenar, yang betul, bukmun, yang kelu, tak sanggup nak kata perkara yang kataan yang kebajikan, umyun, yang buta, tak nampak jalan hidayah. Kalau orang tunjuk jalan, kalau orang nasihatkan dianya, dia tak nampak. Maka dengan sebab tak nampak yang hidayah itulah dikatakan buta. Maka semuanya atas jalan mubalaghah. Atas jalan balaghah, Quran cakapnya, Allah Ta'ala katanya summun, mereka itu adalah orang-orang yang tuli. Mereka itu adalah orang-orang yang kelu. Mereka itu adalah orang-orang yang buta. Tetapi pada wakilnya bukan betul-betul tuli, bukan tuli betul-betul tuli, tak dengar di telinga, bukan begitu. Bukan orang yang tak kelu, bisu, tak boleh bercakap, bukan begitu. Bukan buta, tak nampak mata, bukan begitu. Tapi mereka dengan sebab apabila dihidayat, tak nampak jalan hidayat, maka seolah orang yang banta buta. Dengan sebab mereka itu tidak pernah bercakap dengan cakapan yang ada kebaikan, maka seolah mereka itu orang yang betul-betul bisu, yang betul-betul kelu. Dengan sebab mereka orang yang tak sanggup dengar, tak terima akan nasihat, akan ajaran, akan perkara yang sebenar, yang betul, maka seolah mereka itu orang-orang yang tuli. Jadi maknanya kalau orang nasihat dia tak dengar, kalau orang tunjuk dia tak terima, kalau keluar pada mulut dianya perkataan yang buruk, yang salah, yang palsu kesemuanya. Maka lalu tu Allah Ta'ala katanya fahum la yubsiruna. Fahum la yubsiruna. Maka mereka fahum la yarji'una. Maka mereka itu tiada kembali, mereka itu daripada dhalalah kepada hidayah, daripada sesat kepada petunjuk. Tak ada jalan, maka mereka itu tiada kembali, mereka itu daripada dhalalah, tak kembali, tinggal akan dhalalah, akan sesat, kepada hidayat, datang masuk dalam hidayat, tidak. Dan tidak kembali daripada sesat, tak tinggalkan sesat mereka, dan mereka itu tak tinggal sama sekali akan kesesatan mereka, masuk dalam petunjuk, tak masuk sama sekali. Daripada dhalalah itu daripada sesat, hidayah itu petunjuk. Itu makna sama. Mereka itu tiada kembali, mereka itu daripada dhalalah kepada hidayat. Apa daripada dhalalah kepada hidayat? Daripada sesat kepada petunjuk. Maknanya mereka tak tinggal akan kesesatan, mereka tak terima hidayah. Jadi fahum, maka mereka itu tak kembali kepada tak tinggal, tak kembali kepada hidayat, untuk tak kembali daripada dhalalah kepada hidayat, tak berlaku sama sekali. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi, dengan sebab katanya mereka itu adalah orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta. Dengan sebab mereka adalah orang yang tuli, tak sanggup, tak terima perkara yang sebenar. Dengan sebab mereka itu kelu, dengan sebab mereka itu buta daripada jalan hidayat, maka tak ada jalan bagi mereka untuk nak tinggal kesesatan, masuk di dalam hidayat, tak ada jalan bagi mereka nak dapatnya begitu. Sebab apa? Sebab orang bisu. Sebabnya orang buta. Sebabnya dia ni orang tuli. Biasanya orang tuli tak dengar cakapan orang.
Biasanya orang buta tak nampak benda yang di depan. Biasanya orang bisu tak boleh bercakap. Maka dengan sebab mereka adalah seperti orang tuli, mereka itu adalah seperti orang yang buta, mereka itu adalah seperti orang yang kelu, maka tentu sama sekali tak ada jalan sama sekali untuk mereka nak masuk hidayah. Tak ada jalan sama sekali untuk nak masuk hidayah ke dalam hati mereka. Bahkan mereka tetap di dalam dalalah. Sebabnya nak dapat hidayah mesti telinga kena dengar akan pertunjukan, mesti telinga itu mesti menerimakan, mendengarkan apa yang diajarkan, apa yang sebenar. Lagi pulanya mata mesti kena nampak akan hidayah. Tetapi sebalik mereka itu, mata dah buta, telinga dah tuli, mulut tak boleh cakap. Maka tentu sama sekali tak ada jalan bagi mereka untuk nak kembali kepada jalan hidayah, tinggalkan dalalah, kesesatan, tak ada jalan sama sekali. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, fahum la yarji'un. Maka tak kembali sama sekali kepada hidayah. Dengan sebab jalan nak masuk hidayah tu tidak ada. Jalan nak masuk pertunjuk, jalan nak masuk hidayah ke dalam hati mereka tidak ada. Sebab hidayah ini masuk melalui mata telinga. Nah, hidayah ini masuk melalui mata telinga. Sebab kita nak dengar, nak dapat pertunjukan, nak dapat ilmu, nak dapat pertunjukan tu tak ada kalanya kita dengar dengan telinga, artinya kita tengok dengan mata. Maka orang ini mata tak dengar, mata tak nampak, telinga tak dengar, maka tak ada jalan untuk hidayah nak masuk sampai ke dalam hati mereka itu. Dengan sebab apa? Pintu itu tidak dibukakan. Pintu hidayah itu sudah dikuncikan. Tidak ada. Pintu hidayah tidak ada. Apa dia? Mata dan telinga. Sebab tu tak ada jalanlah mereka untuk nak kembali kepada hidayah, tidak ada. Abi di situ daripada permulaan tadi, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka datang juga summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka itu satu kelakuan bagi orang yang munafik, yang mana Allah Ta'ala buat perbandingan untuk bagi kita gambarkan keadaan mereka. Dan pulanya Allah Ta'ala buat satu perbandingan lagi pulanya untuk bagi kita gambarkan akan kelakuan, sifat-sifat bagi orang munafik juga, dengan katanya au kasayyibin minas sama'i au kasayyibin minas sama'i, atau sifat mereka itu, kelakuan mereka itu orang munafik, seperti bandingnya seperti orang yang kena hujan. Nak banding satu lagi pulanya, orang munafik ni kalau nak banding seperti seorang yang kena hujan, itu sayyibin. Orang yang kena hujan, orang yang ditipu oleh hujan. Orang yang kena hujan, orang yang ditipui oleh air hujan, orang yang duduk di tengah-tengah hujan. Tidak ada payung, tidak ada apa. Seperti orang kena hujan. Hujan itu daripada mana? Daripada langit. Seperti orang yang kena hujan daripada langit. Itu ambil Zuhair, dia terjemah mengikut Zuhair, minas sama, daripada langit. Sayyibin, orang yang kena hujan, hujan itu daripada langit. Tetapi yang maksudnya daripada langit, yakni daripada awang. Sebab hujan itu bukan daripada langit, hanya hujan itu daripada awang. Sebab tu dalam tafsir Jalalain dia katanya
minas sama minas sahabi, daripada awang. Hujan itu turun daripada awang, tetapi awang tu duduk sebelah tinggi, hampir dengan langit, duduk sebelah tinggi, maka zahirnya daripada langit. Mudah-mudah cakapnya begitu, tetapi yang sebenarnya bukan datang pada langit, bahkan datang daripada awang saja. Bandingnya seperti seorang yang kena hujan, duduk dalam hujan, ditipai oleh hujan. Fihi zulumatun, padanya fihi zulumatun, padanya pada awang itu yang ada fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, yang ada padanya. Ini ada khilaf. Setengah kata yang ada padanya, setengah tu kata ada padanya pada orang yang kena hujan. Ada padanya pada orang yang kena hujan. Setengah ulama kata begitu, tapi setengah pulanya seperti dalam kitab Tafsir Jalalain katanya padanya, yang ada padanya pada langit tadi, pada awang tadi. Itu ada khilaf tentang dhamir pada fihi. Fihi mengikut dalam tafsir Jalalain dia rajak kepada as-sama, padanya pada langit, yakni pada awang-awang tadi. Setengah tu, setengah tafsir dia rajak kepada sayyibin, orang-orang yang kena hujan. Fihi zulumatun, maka makna dia berlainan. Kalau katanya fihi, yang ada padanya pada orang yang kena hujan. Zulumat kelam, gelap-gelap kelam. Maknanya dia duduk dalam cuaca gelap. Fihi zulumatun, fihi pada orang yang kena hujan itu zulumatun, maknanya dia duduk di dalam gelap. Gelap yang hasil daripada awang yang berlapis-lapisan. Kalau mengikut dalam tafsir Jalalain, dia kata fihi, padanya, yang ada padanya pada langit, yakni pada awang itu gelap. Dengan sebab biasanya pada waktu hujan, awang itu akan jadi gelap, jadi hitam dengan sebab berlapis-lapis, beripung berlapis-lapisan awang, maka jadi gelaplah. Walaupun gelap dia tak semacam gelap malam kalau waktu siang, tetapi dengan sebab dengan sebab hampir-hampir nak turun hujan itu, ketika turun hujan itu memanglah cahaya matahari tidak ada. Jadi keadaan seorang ia duduk dalam hujan, duduk di tengah-tengah hujan, lagi pulanya cuacanya gelap, gelap hujan dan guruh. Dalam keadaan kena hujan tu guruh pun ada, dan kilat. Guruh tu ra'dun, kilat, dan kilat. Dalam keadaan dia duduk tengah-tengah hujan tu ada gelap, cuacanya gelap, bersama juga guruh, bersama juga kilat. Kilat pun datang, guruh pun berbunyi. Maka habis di situ nak cerita sikit, guruh tu apa dia? Maka guruh itu suara malaikat yang diwakil dengan hujan. Guruh-guruh dia dia mengikut di sini tu, depan sikit tu dia kata minas sawa'iq. Dia kalau suara tak begitu kuat sangat, dia panggil guruh ra'dun. Kalau suaranya sangat dan kuat, maka dia panggil sawa'iq, itu panggil halita. Jadi di sini maksudnya sama. Kalau suara malaikat kalau tak begitu kuat,
dipanggil dengan nama ra'dun, guruh. Kalau suara malaikat tadi itu bersangat dan kuat, itu dikatakan halitar, sawa'id lagi akan datang. Maka guruh-guruh itu ialah suara malaikat. Guruh itu suara malaikat. Malaikat mana yang diwakilkan dengan hujan. Yang diwakilkan dengan hujan maknanya malaikat yang Allah Ta'ala serah kerjaan kepada dia untuk ambil untuk kerjaan hujan. Jadi maknanya dia tu tugasan dia, Allah Ta'ala serah kerjaan dia, tugasan kepada dia untuk untuk apa? Untuk mengawalkan hujan, untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan hujan. Nak hujan nak turun ke mana, nak turun di mana tempat, maka malaikat inilah yang ambil tugasannya. Malaikat yang diwakil, yang diserah kerjaan dia dengan hujan, dengan kerjaan hujan. Jadi setiap kerjaan yang bersangkutan dengan hujan, maka dialah ambil bertugasannya. Suara dia. Dan kilat itu sinar tungkatnya. Kilat yang kita nampak berkelip-kelip itu ialah sinar, cahaya bersinar tungkat malaikatnya. Hambat awan yang bawa hujan pada tempat yang dikehendaki Allah. Jadi kilat itu ialah sinar tungkat bagi malaikat yang diwakil dengan hujan. Ketika dia nak menghambatkan, nak mengelakkan akan hujan, akan awan untuk nak turun hujan di mana tempat-tempat yang dikehendak oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya kilat itu macam orang bela kambing. Seperti gembala kambing, orang bela kambing itu dia duduk di belakang kambing untuk nak elakkan, untuk nak hambatkan kambing masuk kepada tempat tidur. Apabila kambing dia pusing dengan tukak dia, pusing dengan kayu dia, untuk nak ke sebelah kiri, ke sebelah depan, untuk nak betulkan masalah, maka apa dia, kilat-kilat itu ialah sinar tukak, sinaran tungkat bagi malaikat, wakilah hujan. Ketika dia kibaskan tukak dia, ketika dia pusingkan tukak dia untuk nak elakkan, nak hambatkan awan-awan, dia duduk di mana-mana tempat untuk nak turun hujan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itulah kilat. Jadi kembali kepada cerita-kitanya, perbandingan satu laginya yang mana Allah Ta'ala bandingkan sifat orang munafik ialah seperti seorang yang duduk di tengah-tengah hujan, dalam keadaan hujan itu gelap cuacanya, dan ada juga guruh dan kilat-kilat. Maka apabila mereka duduk di tengah padang ditipai oleh hujan serta ada guruh, ada kilap, gelapnya lagi, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Menjadi mereka itu, yakni memasuk. Menjadi mereka itu akan segala anak jari mereka itu, menjadi di dalam lubang telinga. Mana masuk buat ukut tutup telinga. Tapi dia tutup tu dengan jari. Menjadi mereka itu, mana menutup mereka itu akan telinga mereka itu dengan jari-jari mereka. Dia tutupkan lubang telinga mereka, lubang telinga mereka itu dengan jari-jari mereka itu. Tutup itu dari halitab, kerana takut ke halitab. Dari halitar, yakni dari kerana halitab. Tadi katanya sawa'iq itu halitar, tadi kata buruh. Hanya berbeza. Berbeza di kuat ke tak kuat suara malaikat tadi. Suara malaikat yang diwakil dengan hujan tadi, kalau tak kuat juga tapi tak begitu kuat sangat, maka dipanggilkan ra'dun, guruh. Tetapi kalau suara malaikat tadi yang kuat, maka dikatakan halitar.
Dia suara macam mana? Dia suara tu untuk nak melaungkan, nak menjerkahkan akan awam. Seperti orang yang bela kambing itulah, mala kambing artinya yang membelakan lembu apabila dia ambatkan lembu tak herat, dia berjekah. Dia melaung, maka itulah suara dia. Jadi di sini apabila dia duduk dalam di tengah-tengah hujan, ada dengan gelita, ada dengan guruh, dengan kilat, maka dia supaya tak jadi kuat sangat suara halita itu, dia tutupkan telinga dengan jari-jari mereka. Dia tutupkan lubang telinga mereka itu, sumatkan lubang telinga mereka itu dengan jari-jari mereka. Hadzaral mauti, kerana takut mati. Sebab suara halita kalau kuat-kuat, begitu kuat sangat, membawa kepada putus takah hati, menyebabkan jadi mati. Maka dengan sebab dia takut ke mati, dengan sebab takut ke mati daripada dengar suara halitar yang sangat kuat, mereka metutupkan, mesumbatkan akan telinga, lubang telinga mereka dengan jari-jari mereka. Jadi nak mengelak, nak jaga keselamatan nyawa dia, sumatkan, tutupkan jari di dalam lubang telinga. Gitulah. Jadi satu perhatian di dalam ayat ini, dia katanya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, menjadi mereka itu akan segala anak-anak jari mereka. Kita dah maklum bahasanya orang kitanya apabila tak nak dengar suara yang kuatnya, dia tutupkan telinga dengan dengan jari, tetapi bukan semua jari, 5 jari yang ada di tangan itu tutup semua di dalam lubang telinga, sebab tak mungkin. Hanya yang dikandaknya ialah ruas bagi jari yang sebelah atas saja. Bukan satu jari saja, bukan 5 jari. Bahkan yang dimasuk dalam lubang telinga hanya sekadar sikit saja, di hujung jari saja yang masuk yang masuk di dalam lubang telinga. Maka tetapi zahir ayatnya, dia katanya menjadi mereka itu akan segala anak-anak jari. Mana semua lima anak jari itu dimasukkan semua di dalam lubang telinga. Tetapi bukan maksudnya begitu. Bahkan biasanya orang kitanya apabila nak tutupkan telinga daripada suara bising, maka tutup sumat sikit dengan hujung jari saja. Bahkan jari telunjuk saja yang masuk, kepala dia saja sedikit saja masuk ke dalam lubang telinga. Tetapi Allah Ta'ala sebut ke semua jari. Ini makna ini satu bagai majaz, sebut ke semua tapi naknya setengah daripada. Sebutnya semua jari tapi kehendaknya setengah daripada. Sebut semua jari tapi yang maksudnya, yang kehendaknya ialah setengah daripada jari. Min itlaqil kulli wa iradatil ba'di. Dan untuk nak isyaratkan kepada bahawasanya suara halitar itu suara yang kuat. Suara halitar itu suara yang sangat bising, yang sangat kuat. Untuk nak bagi habis dengar, untuk tak nak dengar suara halitar itu perlu kepada memasukkan seluruh jari kepada di dalam lubang telinga. Baru tak habis dengar, barulah tak dengar. Kalau kita tutup macam kita ni, tutup dengan hujung jari saja, dengar lagi akan suara halitar. Inilah itu katanya menjadi mereka itu akan segala jari-jari mereka itu dalam telinga. Ini nak cerita katanya suara halitar itu sangat kuat, bisingan dianya sangat kuat. Sekiranya kalau kita tak nak bagi dengar langsung, tak nak bagi dengar langsung suara halitar itu, perlu kepada memasukkan seluruh jari ke dalam lubang telinga. Tapi tak mungkinlah, sebab lubang telinga bukan begitu luas sangat. Tapi tak mungkin. Ini nak isyaratnya begitu. Untuk tak nak dengar, kena masuk ke semua.
Jadi rupanya seorang yang duduk di dalam hujan, ditipai oleh hujan, kena hujan dan suasananya gelap dan buruh pun ada, halita pun ada, kilat pun ada, maka mereka tutupkan telinga mereka supaya tak dengar akan suara halitar itu. Maka apa maksud yang hendak dibandingnya? Demikianlah kelakuan orang munafik. Macam itulah, macam tadilah, macam orang tadilah kelakuannya, kelakuan orang munafik. Apabila diturun ke apabila turun Quran. Apabila turun Quran. Apabila diturunkan ayat Quran, suruh beriman dan puji dengan dia dengan iman dan tegah daripada kufur dan benci dengan dia dengan kufur, menutup mereka itu akan telinga, menutup mereka itu akan telinga dan mata dan lidah mereka itu, tiada mau mendengarkan, tiada mau dengar dan lihat padanya. Takut terikut Quran, jadi mati agama kufur, maksiat mereka itu. Jadi begitulah sebagaimana orang munafik dia takut kepada Quran. Orang kafir, orang munafik dia takut kepada Quran seperti orang tadi takut ke suara halitar. Tak sanggup nak dengar suara halitar, takutnya mati. Maka orang munafik dia tak sanggup nak dengarkan Quran, takut apa? Takut ternampak, terikut dengan ajaran Quran, maka mati agama asal dia. Maka jadi, maknanya nisbah bagi dia jadi kufur, nisbah agama dia. Maka begitulah. Katanya, demikianlah kelakuan orang yang munafik. Apabila turun Quran, apabila Quran itu diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mana-mana ayat Quran diturun, maka di dalam Quran, ayat-ayat Quran diturun itu, memanglah di dalam Quran itu ada suruh beriman, dan dalam Quran itu memujikan orang yang beriman, menyuruhkan suruh beriman dan puji dengan dia dengan iman. Dalam Quran ada suruh manusia beriman, dan dalam Quran juga ada memujikan tentang iman itu. Dan juga dalam Quran dan tegah daripada kufur, melarang daripada kufur dan keji dengan dia dengan kufur. Apabila turun ayat Quran ada sebutkan tentang iman, disuruhkan beriman, menutup mereka itu akan telinga dan mata dan lidah mereka itu. Mata, telinga, mata, telinga, mata, lidah mereka itu, mulut mereka itu mereka menutup. Supaya apa? Tiada mau dengar dan melihat padanya pada Quran. Tak sanggup nak dengar Quran, tak sanggup nak lihat kepada Quran. Kenapa tak sanggup nak dengarkan Quran, tak sanggup nak lihat kepada Quran? Takut terikut Quran. Takut dia tu jadi pengaruh dengan Quran, terikut dengan ajaran Quran. Apabila terikut dengan Quran, jadi mati agama kufur, agama asal mereka. Jadi mati agama kufur dan maksiat mereka. Dan takut nak habis maksiat, takut nak hilang kufur dia. Takut nak mati agama kufur dia untuk nak habis maksiat daripada dia. Lalu tu dia tak sanggup nak dengar akan Quran yang diturun. Semacam orang tadi tutup telinga kerana tak sanggup nak dengar suara halitar, takut ke mati. Jadi di sini bahasanya Allah Ta'ala bandingkan bahasanya Quran itu Quran diturun. Quran itu seperti apa dia? Seperti suara halitar. Quran itu seperti suara halitar.
dan sebutan kufur, menkejikan kufur, menegahkan kufur, menkejikan kufur, menyuruhkan iman, memujikan iman itu dibandingkan seperti apa dia? Dibandingkan seperti guru tadi. Dibandingkan seperti guru tadi. Maka mereka tak sanggup nak dengar benda yang itu, maka mereka tutupkan telinga mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah wallahu muhitum bil kafirina. Bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang meliputi segala kafir. Alim dan kudrat. Kalau kita betul kitab sikit elok, ilmu dan kudrat. Kalau alim tu agaknya salah pada tulisan. Kita betulkan kitab, naknya ilmu dan kudrat. Bukan dia alim. Alim tu tak, bukan maksud. Ilmu dan kudrat. Ilmu dan kudrat. Maka tiada luput akan dia satu. Wallahu muhitum bil kafirin. Dia asal lafaz muhit mana melikung. Melikung dengan likungan seperti pagar melikungkan rumah. Pagar rumah melikungkan rumah. Maka pagar itu panggil muhit. Melikung. Itu asal lurahnya. Tetapi maksud di sininya meliputi, meratai. Tetapi maksud di sininya meliputi dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang meliputi. Meliputi maknanya meratai. Meliputi maknanya meratai. Meratai seperti katanya, dia munasabahnya seperti dinding pagar rumah meliputi akan segala rumah. Meliputi akan segala rumah maknanya kawasan kita dilikungi oleh pagar. Kawasan rumah kita dilikungi oleh pagar. Dengan maknanya tidak ada suatu juzuk sekalipun daripada kawasan kita yang di luar pagar. Maksudnya begitu. Sebab itu dia katanya muhitun maknanya meliputi. Sebab pagar itu apabila rumah kita ada pagar, maka pagar itu melikungi akan rumah kita. Meliputi akan rumah dengan maknanya yang ada sebelah dalam pagar itu adalah kawasan rumah kita kesemuanya. Dan juganya tidak ada sesuatu daripada kawasan rumah kita yang duduk di luar pagar. Begitulah. Mana di luar pagar bukan kawasan kita. Di dalam pagar adalah kawasan kita. Sebab pagar meliputi akan segala milik kita. Maka dia katanya Allah Ta'ala meliputi, bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang meliputi dengan segala kafir. Apa meliputi dengan secara mana? Dengan ilmu dan kudrat. Meliputi dengan secara ilmu, pengetahuan, meliputi dengan secara kekuasaan. Maknanya meliputi dengan secara ilmu, maknanya setiap-tiap kelakuan orang kafir, zahir dan batin di dalam hati orang kafir, setiap-tiap perkara yang ada pada zahir orang kafir, yang ada di dalam hati orang kafir, tikah laku perbuatan keperluan apa semuanya yang ada di orang kafir, Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Dengan maknanya tidak ada apa yang sembunyi daripada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Itulah makna katanya ilmu pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala perkara-perkaranya. Baik orang kafir, baik orang mukmin.
dan kudrat. Jadi maknanya Allah Ta'ala itu meliputi akan segala orang kafir dengan kudratnya. Dengan maknanya segala orang kafir sama juga orang mukmin. Segala orang kafir kesemuanya di dalam kekuasaan Allah Ta'ala kesemuanya. Tidak ada siapa pun yang keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah maknanya meliputi itu meliputi nisbah ilmu dan kudrat. Meliputi itu nisbah ilmu. Mana ilmu Allah Ta'ala pada asalnya kita cakap begini mudah faham. Ilmu Allah Ta'ala, kita ambil ilmu, kita letak sebelum pada Allah. Ilmu itu kita letak sebelum pada perkataan Allah. Itu mudah faham. Jadi ilmu Allah Ta'ala meliputi segala orang kafir. Kudrat Allah Ta'ala meliputi segala orang kafir. Lepas tu macam mana sebut orang kafir saja, tak sebut orang mukmin. Sini sebut orang kafir dah sebab ceritanya orang munafik, orang kafir. Tak menafi bahawasanya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Manusia ke, lain daripada jenis manusia, manusia yang ta'an ke, manusia yang deraka ke, semuanya meliputi Allah Ta'ala oleh ilmu Allah Ta'ala kesemuanya. Maknanya tidak ada sesuatu pun daripada alam ini yang keluar daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Yang tidak ada benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Dan begitu juga segala perkara ini yang ada yang berlaku semuanya jadi daripada kudrat Allah Ta'ala. Jadi daripada tanjizi hadis, ta'aluk tanjizi hadis kudrat. Daripada mengada oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Daripada kekuasaan Allah Ta'ala kesemuanya. Tetapi di sini dengan sebab duk cakap tentang orang munafik, orang kafir, sebab tu katanya meliputi dengan orang kafir. Kalau orang tanya macam mana tak sebut juga orang mukmin? Sebab di sini dia cakap tentang orang kafir, cakap orang kafir sajalah. Tetapi kalau kira dengan wakil, kafir atau mukmin kesemuanya, manusia dan bukan manusia, kayu, batu, malaikat, jin kesemuanya, ilmu Allah Ta'ala mengetahui kesemuanya, kudrat Allah Ta'ala merataikan kesemuanya. Meliputi itu mana meratai. Ilmu Allah Ta'ala tahu kesemuanya dengan segala perkara. Kudrat Allah Ta'ala menguasai akan segala perkaranya. Dengan maknanya tiada luput akan dia satu. Tidak ada suatu perkara pun yang luput daripada ilmu Allah, tak ada. Tidak ada suatu perkara yang Allah Ta'ala tak tahu, tidak ada. Tidak ada suatu perkara pun yang Allah Ta'ala tak menguasai, tidak ada. Itu maksud katanya meliputi, melikungi. Tidak ada sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tak tahu, tak kenal, tidak ada. Dan tidak ada suatu perkara yang keluar daripada kekuasaan Allah, tidak ada. Semuanya di dalam lingkungan ilmu Allah Ta'ala, semuanya di dalam lingkungan kekuasaan Allah Ta'ala kesemuanya. Itulah maksud kata wallahu muhitun bil kafirin. Habis di situ cerita orang munafik tak selesai lagi. Tetapi masa dah lalu, kita akhir di situ dulu dengan katanya yakadul barqu yakhtafu absarahum. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.